Nak tanya pasal isu panas lah ni yang tapau market Melayu, tapau market. Oh, isu ni memang tengah panas di Malaysia, dalam dunia bandar Malaysia lah ni memang dia tengah panas. Dan kita nak minta hok mana tengok video ni, minta berlapang dada, buka kepala kita, mana kita nak negatif pada, positif pada, itulah perniagaan. Jom kita masuk dalam. Bomat, nak tanya pasal isu yang panas dalam seminggu ni. Ada satu player dia menggunakan istilah nak tapau market Melayu apa semua ni, telah mendatangkan keadaan yang panas dalam scene, dalam dunia jual beli bundle ni. Kemudian ada yang bongkar tentang kualiti terhadap penjual tersebut dan sebagainya. Jadi kita perlu tahu bagaimana bos WMD punya stand dan pendirian, nasihat dan sebagainya. Okey, Assalamualaikum. Alhamdulillah hari ni kita cuba kupas lah, walaupun kita ni kecil ya. Kita cuba kupas sikit. Sebenarnya kita tengok global lah. Kita tengok keseluruhan perniagaan. Memang dia ada market khusus. Market khusus memang dia ada. Contoh, kita nak berniaga di Australia. Apa market di Australia? Kita nak berniaga di Singapura. Dalam dunia perniagaan memang ada market khusus. Kita kena fikir situ dulu. Contohnya di Malaysia, apa yang orang Melayu suka, apa orang India suka dan apa orang China suka. Contoh di Malaysia, nasi lemak untuk orang Melayu, bak putih untuk orang Cina. Market khusus. Tapi dalam market khusus ada yang negatif, ada yang positif. Kita kena fikir situ. Semua benda berkaitan perniagaan ni ada positif dan ada negatif dia. Jadi kita kena berhati-hati. Contoh sekarang ni dalam media sosial cepat sangat tersebar pasal-pasal benda-benda positif dan cepat juga tersebar benda-benda negatif. Jadi kita kena fikir 3-4 kali lah untuk buat caption ayat ataupun buat video ataupun nak bagi hebahan di media sosial ni, kena fikir 3 atau 4 kali. Dari segi stand kita lah, kita kena fikir dulu sensitivity, orang panggil sensitivity masyarakat, bangsa, agama. Kita kena betul-betul teliti. Yang kita kata tadi pasal market khusus ni, memang istilah atau teori market khusus ni ada. Yang dipraktikkan dalam bisnes memang ada, tapi sensitivity kena jaga. Kita nak bertanya, bagaimana dengan pembongkaran bertitik tolakkan daripada isu yang panas tersebut? Ada pihak-pihak yang membongkarkan kualiti ni bagaimana, kualiti ni bagaimana. Jadi bos WMD, bagaimana pendirian bos WMD dalam hal ini? Dari segi kualiti ataupun kasut bagi supplier lain, kita tak boleh nak komen minta maaf sini. Kita pun tak tahu. Maknanya bila kita dah tak tahu, kita tak boleh komen orang lain. Kita hanya ada stand di WMD Store saja. Hanya produk WMD Store. Produk WMD Store ni sudah ada di pasaran dalam 7 ke 8 tahun kot. 7 ke 8 tahun. Untuk WMD Store sebelum ini finishing ya. Bila dah sampai Malaysia ni finishing dia. Last step kita hanya edar di Malaysia. Untuk customer-customer kita dari Malaysia, Sabah, Sarawak, Indonesia apa semua, kita hanya sampai di Kelantan. Sebab apa di Kelantan? Dia sepadan dengan Thailand. Kelantan ni sepadan dengan Thailand, jadi untuk urusan barang dia tu senang. Jadi kita buat store di Kelantan lah. Sebenarnya sebelum sampai di Kelantan ni banyak tapisan dia ada di Arang lah. Seperti orang tahu, WMD Store ni ada satu gudang khas di Arang untuk QC ataupun quality control. Setiap gerik guni dia, setiap barang-barang yang sampai di Malaysia ni sudah dicek oleh pakar lah. Bagi kita pakar-pakar dalam bidang bandar lah, supplier lah. Bandar kasut khususnya yang berpengalaman 10 ke 15 tahun ada dengan WMD Store di Arang. Ada bekerja di situ. Kualiti kasut yang sampai dekat kita ni insya-Allah memuaskan. Tu ya, kita boleh jamin benda ni ada gaji lah. Sebabnya semua orang tahu barang ni barang bandar, barang use ataupun pre-love kita panggil. Barang ni datang dengan bercampur gaul, bercampur aduk. Jadi dia kotor lah. Nombor satunya dia kotor. Dan kita proses pembasuhan, grading apa semua diarang. Sampai di Kelantan ni barang dah siap. Barang dah siap untuk diedarkan. Sudah basuh, sudah jemur, memang kering dah. Memang boleh jual terus. Nak tekankan di sini, contohlah si A beli guni grade A. Kita sebagai CB yang membeli grade C. Kita dengan bermodalkan 900, 1000, kita tak boleh nak banding dengan grade dia 3000, 3500. Dia kata apa pasal guni aku tak elok sikit daripada si fulan yang beli grade A tadi. Maknanya bandar ni ada grade dia, material yang datang pun ada grade dia. First hand yang tangan pertama select, harga dia lain. Tangan kedua select, harga dia lain. Maknanya di bandar itu sendiri ada grade dia. Bagi WMD Store, duduk tetap lagi atas stand kita yang bandar ni ada grade dia. Jadi jangan buat satu perbandingan yang salah. Saya melabur RM1,000 untuk dapatkan barang grade A, tak dapat lah.
Setakat hari ni di WMD Store barang grade A kita paling murah pun guni pink lah. Yang paling hot sekarang ni guni pink lah 2750. Guni grade C kita yang 900, yang 1000 pun ada. Tapi kualiti dan kualiti grading dia tu dengan trend terkini, barang kondisi elok, dia tak boleh capai ke tahap yang 2750 lah. Tapi tetap boleh buat kerja. Dalih dia senang ya, guni WMD hanya akan sampai rotation dia 10 hari sekali sampai di Macang Kelantan lah, di store kita lah. Jadi bila sampai barang dalam 400 guni ke 500 guni setiap 10 hari, barang tu habis terjual dalam masa 3 hari atau 4 hari saja. Itu dalil dia. Bila customer kita dah dapat untung dengan guni kita, dia akan sentiasa repeat. Makin lama makin banyak. Itulah kita mengalami satu masalah, stok yang sampai tak pernah cukup. Sebab dalam di WMD Store ni kita kira CP kita senang ya. CP kita di WMD Store senang ya. Apabila customer kita atau kaki yang kita panggil, kaki kita tu kaya, kita terpaksa kaya. Kalau kita buatkan dia orang jadi susah dan tak kaya, kita terpaksa jadi tak kaya. Barang yang kita edah ni memang boleh kata kita berpuas hati dah, cukup confident dah. Benda ni akan dapat pulangan yang lumayan lah. Maknanya keuntungan tu dia kira atas kreativiti peniaga tu, keuntungan tu. Tapi barang yang kita sediakan ni amat senang untuk dapat modal balik. Keuntungan besar kecil tu atas peniaga tu sendirilah. Maknanya kita ada 3-4 step untuk barang tu sebelum sampai sini. Penutup, kesimpulan dia, apa yang ada isu-isu terkini ataupun sentimen-sentimen yang negatif, minta ambil tahu tepi lah. Minta tolong ambil letak tepi. Jangan terus ambil benda tu telai. Orang Kelantan kata ambil telegok. Jangan ambil terus telai. Jadi kita kena fikir secara waras. Contohnya benda-benda macam ni dia boleh bagi kita satu kematangan dalam bisnes. Maknanya kita boleh fikir positif dan negatif. Contoh kita pernah naik pokok kelapa ni ada kerengga. Pokok kelapa ni ada kerengga. Bila kali kedua untuk naik pokok kelapa ni kita tak naik dah. Kecuali kita bawa reset sebab kita tahu atas tu ada kerengga. Jadi sesuatu apa-apa isu ataupun yang berbangkit dalam segi dalam bandar ataupun dalam peniaga amnya, kita kena ambil benda tu untuk buat kita berfikir secara positif. Okey, lagi satu ayat yang saya pegang dari dulu sampai sekarang. Benda yang betul atau kebenaran ucaplah sewajibnya, walaupun pahit. Maknanya jangan menipu. Walaupun benda tu pahit, kita kena ucap juga sebab benda tu kebenaran. Okey, terima kasih.